Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Yang bermaksud berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur pada Allah kerana pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk bersama dalam kuliah online kita. Dan Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Imam 1 Masjid Ibrahimi, itu Ustaz Muhammad Sabri Abdul Ghani, Tuan Imam 2 yang berbahagia Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, dan juga yang berusaha PPMJ Pasir Putih di atas jemputan kepada saya pada pagi ini. Dan insya-Allah saya ialah Ustazah Rohani binti Mamat sebagai guru takmir dari Jajahan Pasir Putih. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini saya akan bacakanlah surah Al-Kautsar. Dan insya-Allah saya akan bacakan tafsir Al-Quran juz amma daripada surah Al-Kautsar. Sebagai surah Al-Kautsar yang bermaksud kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Jadi kita sama-sama bacakan surah Al-Kautsar. Itu kita pakai bacalah. Di sini juga yang kalau ada yang dengar di rumah tu pakai ikut ramai-ramai, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat kepada makna surah Al-Kautsar ini, sebagaimana kita telah maklumi insya-Allah bahawasanya inna a'tainakal kautsar bermaksud sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Fasalli li rabbika wanhar, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban itu pada hari raya haji sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang bencikan engkau wahai Muhammad dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Jadi muslim-muslimat yang rahmati Allah sekalian, latar belakang surah Al-Kautsar ini ialah merupakan surah ke-108 dan segitu urutannya, dan merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang mengandungi 3 ayat. Dan kalau kita lihat bahawasanya surah Makkiyah ini kita ketahui bahawasanya dalam Quran ini ada pembahagian dia, iaitu ada surah Makkiyah juga ada surah Madaniyah. Manakala surah Makkiyah ini biasanya membicarakan tentang manusia, dan biasanya ayatnya dimulakan dengan ya ayyuhan nas. Biasanya berkaitan dan berkisah tentang akidah. Manakala surah Madaniyah pula ialah merupakan hukum hakam ataupun hukum hudud, dan juga diceritakan tentang masalah tentang syariah. Dan biasanya surah Madaniyah ini akan dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita ketahui bahasanya surah Al-Kautsar ini merupakan surah yang paling pendek sebab mengandungi 3 ayat sahaja. Dan insya-Allah saya meyakini kita semua ni hafaz surah Al-Kautsar ini. Walaupun surahnya pendek tetapi mengandungi banyak makna, banyak maksud. Kata Nabi SAW, jadi Allah Ta'ala telah menghadapkan kepada Nabi SAW surah ini ialah seperti mana Allah Ta'ala telah menghadapkan surah Ad-Duha dan surah ataupun surah Al-Insyirah. Sebab surah Ad-Duha ini
dan surah Al-Insyirah, maksudnya ada hubung kaitnya. Biasanya kalau dalam solat, kalau kita baca rakaat pertama surah Ad-Duha, kita digalakkan untuk membaca surah Al-Insyirah. Sebab surah Ad-Duha itu adalah berita-berita yang maksudnya keperitan Nabi SAW. Manakala Insyirah adalah surah yang menggambarkan, menceritakan tentang kegembiraan, memberikan kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW. Para muslimin yang dirahmati sekalian, dan juga seluruh keluarga yang berada di rumah, kalau kita lihat bahawasanya pada awal surah ini Allah menegaskan bahawa dia telah mengurniakan pada Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan yang banyak, sama ada di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita lihat bahawasanya Nabi SAW adalah insan pilihan Allah, makhluk Allah yang terbaik sekali. Nabi SAW akan disebut, akan tetap disebut dan dikenang oleh umatnya sehinggalah ke hari kiamat. Jadi kalau kita lihat di sini, selain Al-Kausar itu bermaksud kebaikan yang banyak, ada maksud yang kedua, iaitu mana Al-Kausar juga bermaksud iaitu kolam Al-Kausar. Kolam Al-Kausar ini sebagaimana kita ketahui merupakan kolam dari sebatang sungai dalam syurga, di mana airnya tidak terhingga lazatnya. Nabi menunggu umatnya untuk datang minum airnya di syurga nanti. Jadi muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, di antara intisari kandungan surah Al-Kausar ini ialah Allah menganugerahkan kebaikan yang banyak kepada Nabi SAW sama ada di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau kita lihat surah Al-Kausar ini juga dari segi maksudnya, Allah Ta'ala ingin memberikan kegembiraan itu untuk menghiburkan Nabi SAW dengan menyatakan Rasulullah SAW akan mendapat kebaikan yang tidak terhingga di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kebaikan yang banyak itu tetap akan diperolehi, akan dinikmati oleh kita sebagai umatnya. Umat Nabi Muhammad SAW tetap mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Contohnya, kita ini merupakan umat yang terakhir sekali, tapi kita adalah umat yang pertama dibangkitkan di mahsyar nanti, ditimbang, diadili pada mahsyar nanti, dan juga umat yang pertama akan masuk ke syurga, insya-Allah. Sedangkan umat yang terdahulu, mereka kemudian akan terkemudian daripada kita dibangkitkan, dan juga untuk menerima sama ada balasan nikmat ataupun balasan azab di akhirat nanti. Dan seterusnya, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan solat dan juga menyembelih binatang korban, itu untuk kita lakukan pada hari raya haji nanti. Okey, Nabi tidak terputus daripada rahmat Allah dan sentiasa dikenal. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dan juga seluruh keluarga yang berada di rumah, kita akan lihat asbabun nuzul kepada surah Al-Kausar ini. Jadi sebab turun ayat pada surah ini ialah kerana wujudnya usaha untuk melemahkan Nabi dan juga memperkecil-kecilkan pengikut-pengikut yang dilakukan oleh golongan pembesar Quraisy pada masa tersebut. Jadi nak ceritanya pada masa Rasulullah SAW ni ada pembesar-pembesar Quraisy, ada watak-watak penentang, kita kata watak jahat lah. Okey, seperti Al-As bin Wa'il, Aqabah ibnu Abil Mu'aid, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain tokoh lagi. Mereka ialah tokoh pengkhianat yang ditulis, yang akan dikenang juga, akan dikutuk sepanjang zaman dengan sebab kejahatan mereka. Antara usaha yang mereka lakukan ialah untuk menjatuhkan reputasi Nabi SAW dan pengikut-pengikut Nabi SAW, itu orang-orang Islam pada masa itu. Jadi mereka telah menjalankan pelbagai tipu daya, ejekan, tuhmahan dan pengkhianatan dengan tujuan untuk menjauhkan orang ramai daripada mengikut atau menurut seruan dakwah Nabi SAW pada masa tersebut. Jadi Nabi SAW mengajak manusia ke jalan yang ke jalan yang benar, ke jalan kebahagiaan. Dan begitulah sesungguhnya dakwah pada masa itu adalah zaman yang sungguh mencabar, di mana pada masa tersebut kita lihat macam mana orang-orang Islam telah diuji oleh Allah SWT. Antaranya ialah kita tahu dalam sejarah bahawa kita ingat kisah Bilal bin Rabah, di mana Bilal bin Rabah ni pernah dijemur di padang pasir dan diletakkan batu besar di dadanya. Hanya iman yang menyatakan, hanya iman yang menyebabkan Bilal menyatakan Ahad, bahawasanya Bilal mengaku, Bilal meyakin bahawasanya Allah itu satu dan Allah itu esa, dan Allah tetap akan membantu perjuangan agama Allah, dan Bilal tetap setia walaupun diuji dengan pelbagai ujian pada masa itu.
Dan kita lihat lagi secara juga kisah Khabbab bin Al-Arat, di mana beliau pernah dipanggang hidup-hidup. Begitulah cabaran peringkat awal dalam membawa Islam ini bukanlah mudah. Sesungguhnya Islam ini tidak menjanjikan keselesaan ataupun hamparan permainan merah untuk menyelesaikan langkah perjalanan kita, tapi akan ditaburi dengan duri, ujian dan pelbagai pertohmahan sepanjang perjalanan dakwah yang cukup sukar ini. Kerana syurga Allah itu amatlah mahal nilainya. Muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, di antara asbabun nuzul lagi pada surah Al-Kautsar ini ialah pengikut-pengikut Nabi adalah di kalangan mereka yang lemah, miskin dan tidak ada kedudukan dalam masyarakat pada masa itu. Jadi kita faham bahawasanya orang miskin ni adalah golongan tidak terpandang, golongan yang akan ditindas. Jadi tak ada siapa malu pada mereka ni. Jadi bila mereka berada demikian, jadi mudahlah orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar pada itu yang ada kuasa, yang ada kedudukan, menentang mereka dan juga menindas mereka sehingga mereka disiksa, dihina dan ada juga yang dibunuh, seperti mana yang berlaku kepada seorang tokoh wanita yang telah disulah hidup-hidup pada masa itu. Okey, seterusnya semua putera Nabi telah meninggal dunia pada masa kecil lagi. Anak Nabi paling kita tahu ialah Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, semuanya lahir dan mati ketika kecil lagi. Jadi mereka nak ceritanya orang kafir ni jahat tak jahat dah. Mereka berusaha untuk melemahkan Nabi sehingga mereka membuat tuduhan mengatakan bahawa Rasulullah SAW adalah golongan al-abtar, terputus hubungan dengan sebab tidak ada terputus susu galuh keturunan dengan sebab kematian anak lelaki. Jadi mereka memandang perkara ini sebagai satu celaan dan penghinaan ke atas Nabi SAW. Juga mereka melihat bencana yang menimpa kaum muslimin akan memberi kekuatan kepada mereka untuk mengukuhkan kekuasaan mereka. Jadi mereka hanya berhadapan dengan Rasulullah SAW, seorang anak yatim yang miskin dan pengikut yang lemah yang tidak ada kedudukan. Jadi mereka anggap ini satu kebaikan untuk mereka, satu peluang untuk mereka untuk menentang orang Islam yang tidak ada kuasa pada masa tersebut. Jadi berdasarkan kepada beberapa perkara di atas, maka turunlah ayat ini yang ditujukan khusus kepada Nabi SAW bagi menggembirakan hati Nabi serta menolak prasangka jahat mereka kata Nabi Muhammad SAW. Ia juga menguatkan hati orang-orang yang belum mantap keimanannya bagi menghadapi pelbagai ujian. Jadi muslim-muslimat yang rahmati Allah sekalian, kita lihat pada tafsiran ayat ini, begitulah kehebatan perjuangan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, di mana bagi Rasulullah SAW terpaksa menerima cacian, hinaan, dikeji oleh orang kafir. Jadi Rasulullah SAW bila diturunkan surah ini, Rasulullah tersenyum dengan sebab Rasulullah masa diberi keyakinan oleh Allah dan para sahabat untuk meneruskan perjuangan ini yang tetap akan mendapat redha Allah dan akan mendapat kemenangan di dunia juga di akhirat. Jadi begitulah kita sebagai pendakwah mesti menerima ini sebagai perkara satu motivasi untuk kita bagi menguatkan semangat kita untuk terus meneruskan perjuangan kita di bumi Allah ini sehinggalah ke nafas kita yang terakhir, insya-Allah. Muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat pada tafsiran ayat yang pertama, jadi ayat ini dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa baginda telah dikurniakan oleh Allah dengan kebaikan yang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi Allah menghadiahkan kurniaan ini sebagai tanda penghormatan pada Nabi di samping untuk memberi jawapan kepada pihak musuh yang sering merendah-rendahkan dan memperkecil-kecilkan Nabi dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada masa itu. Jadi kalau kita lihat kepada makna Al-Kautsar, muslim-muslimat sekalian, maksud dia ada dua makna. Pertamanya ialah kebaikan dan kenikmatan yang banyak yang diberikan kepada Nabi sama ada di dunia juga di akhirat. Jadi kalau kita dapat habuan di dunia, kita bersyukur pada Allah. Di akhirat kita nak, sebab itu adalah kekal selama-lamanya. Sebab kita doa kepada Allah Ta'ala selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa kita setiap masa, setiap ketika, terutamanya dalam solat kita. Kalau boleh dalam sujud akhir pun kita baca doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab doa ini adalah doa yang kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan dunia, kebaikan di akhirat yang tidak terputus daripada nikmat Allah selama-lamanya sehinggalah kita berada di penghujung nafas terakhir kita di bumi Allah ini, insya-Allah.
Dan segala kegiatan dakwah kita ni dimudahkan oleh Allah, bergantung kepada kekuatan jiwa kita untuk menghadapinya, insya-Allah. Dan semoga Allah Taala memberikan kemenangan kepada Islam dan juga kepada umat Islam, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat apakah kebaikan dan kenikmatan itu, pertamanya Allah Taala kurniakan pada Nabi SAW juga umat ialah nikmat hidayah. Itu petunjuk ilahi kepada Nabi dan umatnya. Sebab kita ketahui bahawasanya nikmat hidayah ini adalah nikmat yang paling mahal sekali, yang tidak ada tolok bandingnya di dunia ini. Jadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana kita dikurniakan nikmat ini, dan mudah-mudahan nikmat ini kita dapat menjaganya dan Allah Ta'ala letak dalam hati kita, dada kita hinggalah ke penghujung nafas terakhir kita, insya-Allah. Seterusnya nikmat Al-Quran yang diturunkan pada Nabi SAW juga kepada umatnya, dan juga kita haruslah sentiasa melazim membaca Al-Quran. Setiap, kalau boleh setiap waktu solat kita jangan tinggal Al-Quran ni. Dan jadikanlah Al-Quran ni kalau boleh lepas subuh kita baca, lepas zuhur kita baca, lepas asar kita baca, lepas maghrib kita baca, lepas isyak kita nak baca, nak tidur kita baca Al-Quran, dan kita bangun lepas daripada tidur kita baca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi satu prioriti atau satu keutamaan kita dalam hidup ini. Sebab kita dalam dunia sekarang kita menghadapi berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai musibah, berbagai-bagai cubaan. Jadi insya-Allah sekiranya Al-Quran dalam hati kita, maka akan dimudahkan oleh Allah segala urusan kita. Yakinlah setiap pagi kalau kita bangun pagi, kita baca Al-Quran sebelum kita meneruskan kehidupan kita, kita menjalani kerja-kerja kita harian kita. Jadi kita mulakanlah pagi kita, harian kita dengan Al-Quran. Insya-Allah sesiapa yang membaca Al-Quran pada waktu pagi akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah pada hari tersebut. Yakinlah, yakinlah. Okey. Dan kalau kita lihat umat-umat yang terdahulu, kalau kita baca kisah-kisah ulama-ulama hebat, semua mereka adalah penghafaz Al-Quran. Jadi kita kalau tak hafaz Quran, kurang kita bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita ni mula baca Quran masa umur 7 tahun 8 tahun, 10 tahun 20 tahun, ada yang baca Quran 4-5 tahun, ada yang baca Quran 70 tahun. Alhamdulillah. Asalkan janganlah kita sampai ke mati pun tak pernah baca Al-Quran, tapi baca mesej, baca WhatsApp, baca majalah boleh, tapi baca Quran tak boleh. Jadi tak sepatutnya berlaku kepada kita, sebab Al-Quran itu adalah surat kiriman Allah kepada kita yang mesti kita baca dan kita mesti faham. Kalau tak pandai, kita kena cari tok guru, kena belajar, kena mengaji, kita kena usaha. Sebab kita nak atas, nak kita ngaji tuition bahasa Inggeris tu, dan kita cari tok guru. Jadi kita pun lagu tu juga. Kalau tak pandai, kena bersungguh, kena serius belajar Al-Quran ni. Jangan main-main. Sebab itu Al-Quran ini adalah sebagai saksi kita di akhirat nanti. Dalam kubur, insya-Allah Al-Quran ini akan datang membantu dan memberi syafaat kepada kita, insya-Allah. Jadi seterusnya nikmat sunnah Rasulullah SAW yang kekal sepanjang zaman. Jadi kita ni jadilah umat Nabi SAW yang sentiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Katalah kita ni orang perempuan lah, duduk rumah dah. Malam-malam nak tidur malam, kita kata nak amal sunnah Nabi kita tak kecil sekali kebah tempat tidur tu. Kebah tempat tidur tu boleh pahala sunnah dah. Sebab orang buat kaji dah. Sebab apa? Dah tempat tidur kita cuci dah, basuh cuci dah, guna macam-macam dah. Guna macam-macam sabun dah. Tapi apa nak kena kebah lagi baru ya apa cadar saat ni ya. Kena kebah sebab apa? Sebab kalau ikut ahli sains buat kaji, ada kumen-kumen dia yang akan mati dengan sebab kita kebah tempat tidur kita tadi. Jadi insya-Allah segala perbuatan Rasulullah SAW sekiranya dikaji oleh saintis-saintis dah, semua ada manfaat belaka. Maksudnya Rasulullah buat satu benda tu tidak saja-saja. Dan Nabi SAW adalah seorang Rasulullah SAW yang begitu menyayangi kita umatnya dah. Setiap tata cara, setiap pergerakan hidup kita semua Rasulullah ajar. Daripada nak makan nasi, nak minum air, nak masuk tandas, nak bini beranak, kata nak mendirikan negara, nak berekonomi, nak berpolitik, nak bersosial, Rasulullah semua ajar kepada kita cara-cara supaya selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat sebenarnya. Jadi alangkah beruntungnya, alangkah bertuahnya kita menjadi umat Nabi SAW. Jadi setiap salah kita ni berselawat kepada Nabi SAW.
terutamanya pada hari Jumaat. InsyaAllah bila kita selawat Nabi sekali, bila kita selawat Nabi SAW sekali, insya-Allah Allah Taala akan selawat kita sebanyak 10 kali. Jadi biarlah segala amalan-amalan ini menjadi amalan kita. Baca Quran, berselawat, mengamalkan sunnah Nabi adalah amalan hidup kita setiap hari, dan kita mesti ajar diri kita, latih diri kita supaya kita ni sentiasa dapat mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi perkara-perkara kebaikan ini perlu kepada latihan dan kesungguhan, dan supaya kita istiqamah melakukannya hinggalah ke hujung nafas kita yang terakhir, insya-Allah. Jadi antara maksud Al-Kausar lagi ialah antara kebaikan lagi ialah di mana kalau kita lihat nikmat doa para malaikat yang sentiasa mendoakan kerahmatan kepadanya. Katakanlah kita ni berada dalam majlis ilmu pada hari ini dah, alhamdulillah. Jadi kita rebutlah peluang dan perbanyakkanlah kita ni menghadiri majlis-majlis ilmu, kerana majlis ilmu ini akan didoakan oleh para malaikat. Di mana orang yang menghadiri majlis ilmu daripada doa malaikat juga didoakan oleh makhluk-makhluk Allah, sama ada seperti ikan di lautan. Jadi bayangkan seluruh ikan di lautan itu semua mendoakan rahmat kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Burung-burung di udara ataupun semut-semut di dalam sarangnya. Jadi bayangkan betapa hebatnya, betapa rahmatnya, betapa kelebihannya melimpah ruah kepada orang yang menuntut ilmu Allah dan orang yang berada dalam majlis ini. Jadi kita kena sentiasa berlumba-lumba untuk mencari kelebihan-kelebihan dalam majlis ilmu terutamanya. Seterusnya kita melihat kepada nikmat agama Islam itu mengatasi semua agama lain. Jadi kita yakini bahawasanya Allah Taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Jadi itu adalah pengakuan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah memberi pengakuan khusus bahawasanya Allah Ta'ala telah meletakkan agama Islam adalah agama yang terbaik, agama yang perlu kita ikuti dan kita perlu kita pertahankan hinggalah ke nafas terakhir kita, insya-Allah. Jadi apalagi kebaikannya, nama Nabi SAW disebut dalam syahadah. Kita baca dalam syahadah dan kita laungkan dalam azan dan iqamah serta dalam tahiyat ketika solat. Jadi itulah maksudnya, kalau orang kafir kata Rasulullah ada al-abtar, terputus daripada rahmat Allah, tengok di mana terputusnya. Sedangkan kisah Abu Lahab, Abu Jahal ni dilaknat dalam Al-Quran sehinggalah ke akhir zaman. Tapi Nabi SAW tetap dikenang dan disebut-sebut dalam syahadah, dalam azan, dalam tahiyat, dalam iqamah, disebut nama Nabi SAW oleh umat-umatnya sehinggalah ke hujung dunia ini. Lagi itulah kenikmatan yang banyak ialah kepada penghulu dan juga penutup semua nabi. Rasulullah SAW adalah khatimul anbiya wal mursalin. Jadi alangkah beruntungnya kita mendapat nabi kita Rasulullah SAW, nabi khatimul anbiya wal mursalin. Seterusnya muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Kausar juga bermakna sebuah sungai. Ada yang katakan sungai, kolam, perigi. Tapi benda ni terdapat dalam syurga yang dikurniakan oleh pada Rasulullah SAW dan pengikutnya, seperti yang disebut dalam sebuah hadis sahih tentang Al-Kausar. Jadi Al-Kausar ialah sebatang sungai dalam syurga di mana kedua belah tebingnya terbuat daripada emas. Tempat mengalirnya di atas mutiara dan batu yakut. Tanahnya lebih harum daripada kasturi. Airnya lebih manis daripada madu dan warnanya lebih putih daripada warna salji. Sesiapa yang meminum airnya selepas itu tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi kalau orang minum lagi, ulang minum, bukan kata tak hilang dahaga, tapi sebab nak merasai kenikmatan, kelazatan air tersebut. Jadi nak ceritanya, alangkah beruntungnya orang kata nak pergi minum kan orang ramai-ramai gitu semua ni umat Nabi SAW dah. Jadi dalam hadis menyatakan bahawasanya sesungguhnya cebok-cebok yang digunakan untuk minum air di telaga Kausar nanti sebanyak bintang-bintang di langit. Maknanya tidak akan timbul masalah tak cukup. Sekiranya kita layak untuk meminum air tersebut, jadi semua orang layak minum, semua dapat minum. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita adalah termasuk pada umat Nabi SAW yang berjaya, yang terpilih untuk meminum juga untuk merasai kelazatan air telaga Kausar ini nanti, insya-Allah. Manakala tafsiran ayat kedua ialah fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur kepada Allah itu pada hari raya korban.
Setelah menerangkan nikmat yang melimpah ruah, maka Allah memerintahkan supaya mengerjakan solat dengan penuh keikhlasan dan pemusatan hati kerana Allah SWT. Jadi itulah masalah kita pada hari ini. Kalau solat, biasanya kita ni kalau start solat dah, start akad takbir, diri kita terpacak dalam atas jalan, habis fikiran kita melayang-layang. Ada sampai ke Pantai Timur lah, supermarket Pantai Timur lah, Ekon Jaya, Ekon Safe dah, Giant, Airmore, macam-macam dah. Acu rokok tu teringat ni, macam-macam. Kadang-kadang barang yang hilang pun terjumpa dalam solat kita. Sehingga kata aku ni solat ni rakaat yang kedua, kau dah ketiga dah, dah baca, sujud dah, kadang lagi sujud, cukup tak cukup tahiyat, tak cukup rakaat kadang-kadang. Kadang-kadang kita sujud tu tak teringat aku ni rakaat yang berapa dah. Jadi macam cerita betapa lalainya kita dalam solat kita. Sudahlah solat tu lalai, solat pula di akhir-akhir waktu pula. Jadi begitulah masalah antara kita. Nanti kita ada hadapan nama semua ni dah, muslim-muslim yang ada di rumah ni, semua kita adalah tergolong orang yang mengerjakan solat belakang. Tapi masalah solat kita adalah solat kita ni solat yang lalai, tak tahu bilangan rakaat, tak ingat bilangan rakaat, dan kadang-kadang kita ni solat di akhir-akhir waktu. Kalau zuhur nak masuk asar, kalau asar nak masuk maghrib, itu masalah kita. Sedangkan solat yang terbaik kita solat pada waktunya. Itu kalau boleh sebelum masuk waktu tu kita dah bersedia dah dengan wuduk kita sudah berada di atas sejadah dah, di hamparan kita untuk menghadap Allah. Kita dah ada ready, bersiap sedia, bersiap siaga awal-awal lagi untuk bertemu dengan Allah. Itu kekasih kita, dunia dan juga di akhirat. Itu sepatutnya ada pada kita. Jadi mulai pada hari ini, apa pesan pada diri hamba sendiri, daripada semua yang ada, insya-Allah kita perbetulkan masalah solat kita. Kita berusaha solat di awal waktu dan perbetulkan bacaan solat kita, antara ialah bacaan Fatihah. Sebab di antara kita ni ramai yang tak berapa kena bacaan Fatihah. Kata Bismillahirrahmanirrahim tu dah silap dah. Apatah lagi baca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya hinggalah ke akhir surah Al-Fatihah. Jadi kalau boleh kita baca surah Fatihah biar kita tahu maknanya dah. Insya-Allah. Jadi benda-benda lagu ni boleh membantu kita untuk mengkhusyukkan solat kita, insya-Allah. Jadi di samping itu juga dituntut supaya kita ni mengerjakan ibadat korban semata-mata kerana Allah. Bukan kata buat ibadat korban ni nak nunjuk kat orang kita ni gerbes 4 gear, gerbes 5 gear, gerbes ekor lembu, gerbes 10 ekor lembu dan sebagainya, dengan semata-mata nak tunjuk kat orang. Jadi sia-sia. Kalau kita korban satu bahagian pun, kalau kita betul-betul ikhlas sungguh, insya-Allah Taala yang beri pada kita dengan terbaik. Tapi kalau kita korban 10 ekor lembu, kalau kita ikhlas ke, itulah lagi terbaik. Tapi bukan tujuan untuk nak tunjuk kat orang. Jadi tunjuk kat orang ni akan menghilangkan pahala kita, jadi rugilah kita esok dah. Jadi seterusnya dia yang telah memelihara dan menyempurnakan nikmatnya kepada manusia, itu Allah Ta'ala. Jadi bersyukurlah dengan nikmat Allah Ta'ala daripada kita ni. Jadi kita niatlah kalau setiap tahun ni kita nak korban sebelum kita mati kalau boleh. Jadi insya-Allah kita kata aku ni miskin tak ada pitih dah. Tengok cerita-cerita Melayu dah, cerita Nusia dah, betapa orang seorang mocik dah cerita tu dah. Nak korbannya dia dah, walaupun dia tu miskin, kerja kutik siapa. Tapi sebab dia nak sungguh-sungguh Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia untuk berkorban. Jadi kata kita setiap tahun dah bila masuk bulan Zulhijjah ni dah, boleh bulan Zulkaidah lagi atau awal tahun lagi kita niat dah. Ni insya-Allah dah hati aku nak korban dari Allah aku dah beri pada aku rezeki untuk aku berkorban, sebab ada korban ni adalah perintah Allah kepada kita dah. Okey. Dan seterusnya dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang bermaksud katakanlah sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, tiada sekutu bagi Allah, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan dan aku berserah dan aku di antara seluruh umatku dan orang-orang Islam yang awal dan pertama yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintah Allah. Itu dah masuk surah Al-An'am. Jadi kat surah kita baca sama-sama dan doa iftitah solat kita, okey. Jadi merupakan daripada surah Al-An'am ayat 192 hingga ayat 163. Okey.
Kita lihat pada kesimpulan ini, jadi itulah begitu muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian. Begitulah sebab Allah menyuruh supaya mengerjakan solat dan berkorban, kerana Allah adalah untuk membezakan dengan sikap golongan musyrikin. Ketika itu mereka mengerjakan solat, orang musyrikin pun solat juga, dia beribadat juga, dia berkorban juga, tapi mereka melakukan perbuatan itu tidak mengikut yang Allah Taala suruh dan anjurkan. Jadi gitulah ayat kedua ini memberi pengajaran besar dalam kehidupan setiap Muslim, itu bersyukur dengan mengerjakan solat semata-mata kerana Allah, dan juga melakukan ibadat korban juga ada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu untuk saya, daripada saya pada pagi ini. Yang baik daripada Allah, lemah pada hamba sendirilah. Minta maaf kalau ada silap dan salah. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutuplah majlis kita ni dengan baca tasbih kepada Subhanal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمع على محبتك والتقص على طاعتك وتوحد على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدمدها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومنها على الشهادة في سبيلك إنك نعم ونعم النصير إنك نعم مولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجن والجوع ومن سيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين فتقبل الله منا ومنكم يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.